Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Assalamu ala man ittaba'al huda. Yang dihormati saudara pengacara majlis, tak ingat nama, Tuan Haji MK Ibrahim, Pengurusi Amanah Negeri Sembilan, Saudara Zaki Sabri Timbalan, Pengurusi Amanah Negeri Sembilan, Adun-adun, Yang Berhormat Taufik, Yang Berhormat Baki, Yang Berhormat Ustaz Syuhami, mana ya? Barisan Kepimpinan Amanah Negeri Sembilan, Ketua Pemuda Saudara Muhammad Hanis, dan seluruh para perwakilan yang dihormati sekalian, dan para hadirin, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya diberitahu ucapan ini live. Bila live ni terganggu sikit saya nak bercakap, terutama nak beleteh hal dalaman itu terpaksa dikontrol. Saya akan bercakap secara umum supaya kita dapat sama-sama membina Parti Amanah Negara bersama dengan Pakatan Harapan menuju masa depan, khasnya menghadapi pilihan raya yang boleh berlaku bila-bila masa daripada sekarang. Saya ingin sedikit menyentuh soal perpecahan dalam parti-parti politik supaya kita dalam amanah ini jangan rasa lemah semangat bila berlaku sesuatu kepada parti kita. Yang mendukung parti akan terus cekal menghadapi cabaran dari masa ke semasa. Bayangkan, parti yang besar UMNO, di saat setahun jago berlaku perpecahan di mana Datuk Onn Jaafar meninggalkan parti, menubuhkan Parti Negara. Itu satu perpecahan yang cukup besar. Parti Negara bergabung dengan pembangkang yang lain melawan parti asalnya, UMNO. Parti Islam se-Malaysia menghadapi perpecahan yang besar, di antaranya bila tertubuhnya Berjasa sehingga hilangnya negeri Kelantan di bawah pentadbiran PAS. Berjasa yang menyertainya adalah pimpinan-pimpinan peringkat jawatan kuasa PAS Pusat dan Perhubungan Negeri, orang seperti Datuk Muhammad Nasir yang dikenali sebagai seorang menteri besar jujur pada waktu itu, berpecah daripada parti, menubuhkan Berjasa. Berjasa pula bekerjasama tahaluf dengan Barisan Nasional sehingga PAS bertahan di Kelantan dengan 2 kerusi sahaja, iaitu di Sering Pak Nilah Arsyad dan satu lagi di Kuala Krai, di sebelah di Parlimen Kuala Krai, di Dun di situ. Kemudian perpecahan dengan Hamim yang ditubuhkan sendiri oleh bekas Presiden Datuk Asri Haji Muda. Dan sudah tentulah yang paling besar, iaitu kumpulan Jebon tahun 2015 yang melahirkan Parti Amanah Negara
yang dimana pimpinan di peringkat tertingginya 18 orang terkeluar daripada perbezaan pandangan dalam parti, terutama soal kerjasama dengan DAP dan keadilan. Apabila parti induk memutuskan hubungan dengan DAP dan kemudiannya dengan keadilan. Sebahagian pimpinan PAS mengatakan bahawa di Malaysia ini penerusan tahaluf asyasi dengan parti-parti yang bukan Islam dan berlainan aliran pemikiran mesti diteruskan, membawa pemikiran yang diusahakan oleh almarhum Datuk Fadil Noor dan almarhum Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dua pemimpin ini Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat lupa pergi kepada Walaun itu. Dua pemimpin ini yaitu Tuan Guru ni Abdul Aziz Nikmat dan Ustaz Fadil Muhammad Noor di antara orang yang kuat menerokai perpaduan perjuangan tahaluf siasi terutama dengan orang-orang bukan Islam. Sehinggalah di zaman kita Parti Amanah Negara menonjolkan Islam rahmatan lil alamin. Islam adalah rahmat untuk semua. Dan Pass for All yang pada waktu itu orang-orang bukan Islam telah memakai t-shirt Pass for All, terutama dalam pilihan kecil Bukit Gantang di mana Datuk Seri Nizar yang menjadi calon di situ. Penerusan daripada pemikiran Tuan Guru Ni Abdul Aziz dan pemikiran almarhum Fadil Noor, maka terjemalah Parti Amanah Negara yang kita yakin parti ini akan bertahan terus dan menjadi parti utama di Malaysia sekarang dan pada masa yang akan datang. Hadirin yang dihormati sekalian, kelahiran Parti Amanah dalam masa yang begitu singkat di atas usaha kita dan yang paling penting suasana politik. Kelahiran parti itu di antara parti baru yang lahir yang kemenangannya begitu cemerlang. Kadang-kadang ahli amanah tidak pernah memikirkan hal kekuatan mereka. Ya, kita banyak kelemahan, tetapi di sana ada kekuatan yang begitu ketara sekali. Lahir September 2015. Bertanding dalam pilihan raya parlimen, pilihan kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsar. Undi yang diperolehi memang hebat kerana lahir saja Parti Amanah Negara, kita terus bergabung dengan keadilan dan DAP. Sebab kita sedar amanah seorang diri tidak boleh mencapai kekuatan sebanyak mana. Undi yang kita perolehi di Sungai Besar dan Kuala Kangsar agak memerangsangkan. Dalam umur setahun jagung, kita bertanding 13 Dewan Undangan Negeri di Sarawak, di mana 9 hilang deposit, 4 tak hilang. Sebenarnya parti yang baru memperkenalkan benderanya, simbolnya di Sarawak, dan kita bertanding pula kebetulan di kawasan pendalaman Sarawak, dan kita hilang wang pertaruhan di 9 tempat, 4 Dewan Negeri tak hilang. Keadaan di Sarawak bagi Parti Amanah macam Parti PAS di tahun 80-an di Negeri Sembilan. Tak hilang deposit itu kita takbir kerana waktu itu tak hilang deposit dianggap menang. Sebab saya selalu sebut dalam ceramah di Negeri Sembilan, kami biasa berceramah 5 orang, saya, Ustaz Fadil Noor dan beberapa orang yang lain, yang dengar 3. Keadaan pada waktu itu. Oleh itu, kalaulah kehadiran amanah di Sarawak, kita dapat keputusan sedemikian rupa, jangan lemah semangat. Kemudian datang pilihan raya umum. Pilihan raya umum, umur kita baru 2 tahun setengah. Dalam pilihan raya umum, hasil gabungan Pakatan Harapan bersama dengan Pakatan Rakyat sebelum itu,
kita lihat pencapaian yang amat menakjubkan. Ini ahli-ahli amanah kadang-kala kurang sedar. Kita menang 11 kerusi parlimen, 5 jadi menteri. Kita menang di Negeri Sembilan 3 don. PAS paling tinggi menang di Negeri Sembilan berapa don? 1. Pak Wahid kita. Melaka, PAS tak menang 1 kursi pun. Kita menang 2. Johor, PAS menang paling tinggi 4. Kita menang 9. Amanah, Selangor kita menang 8. Perak kita menang 6. 1 lari. Ketua Pemuda. Patutnya Ketua Pemuda lah paling hebat. Ketua Pemuda. Gambar dia diturunkan menangis. Sekarang menangis lagi. Harap pemuda jenis itu janganlah datang kepada amanah lagi. Kemudian kita menang di Pulau Pinang 2. Sebelum itu PAS biasa menang 1. Kedah kita menang 4. Jadi amanah yang umur baru 2 tahun setengah diundi oleh rakyat bersama dengan Pakatan Harapan. Saya tak sebut kalau amanah seorang diri, barangkali kita dapat banyak mana undi kita tidak tahu. Tetapi program ataupun konsep tahaluf bekerjasama itu ternyata mendatangkan hasil. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat pula rakan kita Parti Keadilan. Ditubuh di atas semangat ledakkan anak muda, terutama dalam membela Datuk Seri Anwar Ibrahim pada tahun 98. Tahun 99 bertanding dalam pilihan raya menang 5 parlimen. Tahun 2004 menang 1. Ramai pimpinannya meninggalkan Parti Keadilan. Yang tinggal tokohnya Syed Hussein Ali dan Kak Wan Azizah. Yang lain naik-naik presiden dia, Chandra Muzaffarnya lari, Marina Yusof-nya lari, Zainul Zakaria-nya lari. Sumpah Pemuda di Pematang yang sumpah itu hampir semuanya lari. Keadilan kurus, tetapi pemimpin trustnya bertahan. Terutama Syed Hussein Ali, Kak Wan dan yang lain-lain bertahan dalam parti itu. Tahun 2008 di atas kerjasama tahaluf, mereka menang dan menguasai 2 negeri menjadi menteri besar, yaitu Negeri Sembilan dan Selangor. Sebab itu kita kalau ada ahli parti yang lari, jangan panik. Yang ada ni kena terus. Jangan kita rasa habislah lari. PAS dulu Datuk Asri lari tahu. Bukan kecil. Barangkali anak muda tak pernah mendengar pidato Datuk Asri. Datuk Asri bila berpidato, burung terbang lagi kan berhenti. Air mengalir menjadi perlahan. Suaranya lunak dan dia sehebat Soekarno. Tapi bila dia lagi meninggalkan PAS, kita lihat PAS terus wujud. Cuma PAS sekarang ini menuju kepada kelemahan karena sikap mereka sendiri. Sudah menjadi satu parti yang sekarang ini tak kira dah. Hukum tak kira dah. 355, 533. Dia kira menteri, JLC, dia tak kira. Tu dia akan makin kurus. Sebab amanah akan muncul dan akan menggantikan perjuangan yang berdasarkan Islam. Saya sebut perkara ini hadirin sekalian supaya kita jangan berasa panik kalau ada sedikit masalah yang berlaku dalam parti dan rakan-rakan kita yang masalah kadangnya bukan mereka tak terima perjuangan amanah yang meletakkan Islam rahmatan lil alamin. Kalau ada sikit sebanyak perbezaan pandangan, perbezaan soal ketua, kadang-kadang aku nak orang ni jadi ketua. Kenapa orang ni naik? Perasaan itu, keadaan itu adalah perkara biasa dalam mana-mana parti. Jangan kita rasa panik bila keadaan itu berlaku. Sebab semua mereka itu pergolakan itu dalam parti. Artinya kita nak berbeza pandangan, berhujah,
bermasalah dalam parti dan kita akan cari jalan penyelesaian dari masa ke semasa. Kita kata kita selesai perkara ni, tahun depan takkan berlaku lagi. Tak boleh. Selagi orang itu orang, dia akan ada masalah. Melainkan orang tu plastik. Kita letak pakaian, kita letak solat elok, duduk di penjuru itu, dia takkan berubah kerana dia plastik. Kalau orang kita letak di penjuru mana pun, sekurang-kurang lepas 5 minit dia akan bergerak sebab dia lengah kaki kiri. Dia akan bergerakkan kaki kirinya. Jadi segala perbalahan ataupun sedikit masalah dalaman itu kita akan hadapi bersama. Yang penting amanah akan terus pacu masa hadapan bersama dengan Pakatan Harapan. Hadirin yang dihormati sekalian, kita sekarang sudah sampai ke episod untuk tumpu kepada pilihan raya. Memang usaha mengambil alih semula kerajaan backdoor ini diteruskan, tetapi tumpuan juga naklah ditumpu kepada pilihan raya yang akan berlangsung bila-bila masa. Kita dikepung dengan COVID-19 ini daripada bulan 3 sampai bulan 12. Sudah 9 bulan. Program kita turun ke bawah agak berkurangan. Kita tak dapat mengadakan majlis-majlis jamuan, majlis-majlis ceramah, diskusi. Konvensyen pun kita mengikut SOP, begitu juga konvensyen nasional nanti pada 26 hari bulan di Melaka. Perwakilannya dalam satu kawasan hanya 2 orang. Yang penuh hanyalah Jawatankuasa Nasional. Lain-lain sayap pun tidak penuh. Kita tak jemput pemerhati kerana kita nak melepasi di sudut ROS supaya Parti Amanah ini terus dapat bergerak di bawah halalan daripada ROS. Jadi kita memang agak kurang berinteraksi dengan ahli dan para penyokong dalam 9 bulan ini. Kita harap dengan penemuan vaksin yang Malaysia telah pun menandatangani untuk import vaksin itu dan penyakit ini dapat dikurangkan, mulai tahun depan kita harap kita dapat kembali kepada normal, hidup dengan normal lama. Walaupun kerajaan mengarahkan supaya saya hidup dengan norma baru, saya tetap bersama dengan norma lama. Hadirin yang dihormati sekalian, oleh itu buat persediaan dalam konvensyen ini, bincanglah terutama sekali hal-hal kita nak menambahkan ahli, hal nak turun ke bawah, hal untuk kita rapatkan saf dengan Pakatan Harapan dan plus-plus yang lain supaya kita dapat mengekalkan pemerintahan di Negeri Sembilan ini di bawah Pakatan Harapan, kalau ada yang lain plus-plus, dan juga kita mau semua kursi parlimen di Negeri Sembilan ini akan dimenangi oleh Pakatan Harapan pada pilihan raya yang akan datang. Memang kerajaan sekarang ini kerajaan yang paling tidak stabil. Kita tak akan izinkan lagi, kita harap masa hadapan berlaku backdoor government. Amat buruk wajah politik Malaysia. Saya sebut berulang kali, sampai dalam parlimen pun saya menyebut, BN telah mencapai kemenangan di Cameron Highland. Mereka menang di Tanjung Piai, Johor. Mereka menang di Kimanis. Kenapa mereka terus bekerja, tidak terus bekerja? Pilihan akan datang, kalau mereka menang, ambillah. Kenapa setelah menang, tiba-tiba berlaku peristiwa Sheraton Move yang menumbangkan kerajaan, cara wakil rakyat berubah tempat. Ini satu tindakan sial yang membawa sial kepada negara. Dan sekarang sesama mereka yang mengambil alih pentadbiran itu sedang gigit antara satu sama lain. UMNO tidak izinkan bersatu akan lebih kuat daripada mereka. PAS pula berubah kasih.
Perangai PAS ni cukup pelik dalam dunia. Janganlah ada antara kita rindu kepada PAS. Tak tahu lah NK Ibrahim, tak tahu lah macam mana. Dia orang lama dulu. Menjelang pilihan raya, PAS bekerjasama dengan UMNO. Puluhan juta dibelanjakan, termasuk kawasan yang tak sepatut mereka bertanding lebih 100 kursi parlimen lebih. Bendera mereka begitu hebat. Saya sebut depan Tun Mahathir dalam ceramah-ceramah menjelang pilihan raya. Saya kata, Tun, kami dulu pemuda PAS, bulu dada tak tumbuh. Kerana kami terpaksa naik pokok kelapa, pokok pinang untuk pasang bendera. Bulu badan tak sempat tumbuh. Betul Dr. Siah semua senyum dengar. Sekarang mereka tak panjat apa dah, semua pakai kren. Markas mereka diselumuti dengan bendera yang banyak. Kita dulu dalam PAS, datang pilihan raya kita pakai bendera lama dahulu sebelum yang cetak baru diedarkan, yang kita simpan di markas-markas. Betapa hebatnya mereka bertanding dalam pilihan 2018 bersama dengan UMNO, bekerja sama. Masa itu kita bercakap, mulai tahun 2015 sudah ada intai untuk bekerja sama dengan UMNO. Beberapa orang pimpinan PAS telah membuat gerakan awal untuk bersama dengan UMNO. Tapi waktu itu kami ada di pimpinan, kami memerhati dan membuat satu komplain. Mereka kata tidak. Akhirnya bila 18 orang ini terkeluar, kerjasama dengan UMNO menjadi terbuka. Lepas pilihan raya, mereka jelmakan kerjasama mereka itu di bawah muafakat nasional. Pemimpin PAS pun dah mulalah belajar menyanyi lagu UMNO. UMNO terus maju untuk membela Melayu. Hebat. Dan pemimpin UMNO pun dah belajar menyanyi lagu PAS. Lagu PAS saya tak ingat dah sekarang. Hadirin sekalian, datanglah muafakat nasional dan program markah-markah PAS, bendera PAS, bendera UMNO, bendera PAS, bendera UMNO. Kita lihat baguslah kerjasama itu. Kemudian lepas 22 bulan gerakan Sheraton, jatuhlah kerajaan Pakatan Harapan, naik Tan Sri Mahyudin menjadi Perdana Menteri, bersatu. Kalau terus rapat dengan UMNO, Zahid Hamidi, Najib Tun Razak, tak dapat apa. Najib pula telah didapati salah, hanya tunggu rayuan. Zahid Hamidi menunggu hari. Dan mereka tidak pegang jawatan penting. Yang pegang jawatan penting ialah bersatu Perdana Menteri, Menteri Ekonomi, Azmin Ali. Maka kasih PAS mula berubah kepada bersatu. Sebab jawatan menteri, timbalan menteri, GLC, semua ni di tangan Mahyudin Yassin. Mahyudin Yassin dalam tip yang tersebar, yang dirakam secara sulit, memberitahu kita akan beri jawatan-jawatan kepada wakil-wakil rakyat, pemimpin politik, supaya kedudukan kita akan terus berkuasa di Malaysia ini. Maka PAS mula berkasih, mereka ubah pada bersatu. Timbullah kecemburuan daripada UMNO. Kamu mula dengan kami, sekarang kasih kamu berubah. Tak lama lagi PAS akan berubah kasihnya kepada amanah. Sebab mereka ini sentiasa berubah kasih. Dan kita lihat kemelut di Perak, di antara kemelut merebut kekasih itu. Hadirin yang dihormati sekalian, betulah kita lihat. Dan saya sebut dalam parlimen, dalam ucapan yang diberi 3 minit, saya menyebut Perdana Menteri Malaysia, kita mahu Perdana Menteri yang kuat, bukan Perdana Menteri undersized. Ahli parlimen lain kata, undersized itu apa? Dia pegang kat mana? Takkan saya nak cakap dia pegang kat situ. Artinya sekarang ini pemimpin UMNO membuat macam kita kata threaten. Kalaulah EPF tak diberi balik, tak diberi untuk draw 10,000 sekaligus, kami akan undi menentang. Kalaulah apa itu moratorium tak diberi sampai bulan tahun depan, kami akan undi menentang.
Walaupun telah tercatat, telah dibaca oleh Menteri Keuangan, akhirnya terpaksa undur satu demi satu kerana Perdana Menteri anda siege. Artinya politik yang tidak stabil, Perdana Menteri tidak kuat. Kalau di negara barat, Perdana Menteri seperti ini telah pun meletakkan jawatan. Kalau di Jepun dan sebagainya. Tapi ini Malaysia, tanah airku. Dia takkan letak. Bahkan dia delay supaya kalau boleh dibuat pilihan raya dalam masa yang terdekat ini. Oleh itu, dalam usaha kita mencatur politik untuk ambil alih semula pemerintahan, pada masa yang sama jangan kita lupa tumpuan utama mulai Januari tahun depan, iaitu menyediakan jentera pilihan raya dan juga semua pasukan naklah kita siapkan daripada negeri sampai kepada pemuda, awan, warga, dan semua cawangan-cawangan kita perlu digerakkan bersama dengan Pakatan Harapan, termasuklah perundingan-perundingan kerusi di peringkat awal ini naklah dimulakan supaya kita dapat tumpu mana-mana kursi yang diberi kepada ataupun kita bertanding, dan termasuk rakan-rakan kita bertanding, dan di mana tempat yang kita jangka boleh membuat pertarungan untuk kita menang pada pilihan akan datang. Semuanya itu menjadi tumpuan kita. Hadirin yang dihormati sekalian, oleh kerana musim konflik ini semuanya bercakap tak panjang, saya pun tak ambil masa yang panjang. Perjuangan kita kena teruskan untuk melahirkan kerajaan yang berakhlak Islam, Islamic behavior, social justice. Inilah yang kurang di dunia Islam sekarang ini. Sebab itu, dalam 10 buah negara yang berakhlak Islam, dibuat kajian oleh George Washington University. Yang membuat kajian itu profesor yang beragama Islam. Didapati bahawa 10 buah negara belum satu pun berada di tahap 10 yang top itu. Negara yang paling berakhlak Islam di dunia sekarang ialah New Zealand, Denmark, Sweden, dan di negeri Skandinavia. Saya selalu menyebut, kadang kata yang mudah, kita bercakap di khutbah, di kuliah boleh, tapi implementasinya orang melihat kadang macam mana. Semua khutbah kita dengar, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Bolehkah kita bersyarah ayat itu di Sweden? Mereka akan tanya, saudara apa orang Islam bunuh orang Islam? Di Afghanistan, di Iraq, di Syria, di Yaman, di mana-mana negara orang Islam, yang membunuh orang Islam adalah orang Islam. Senjata daripada Amerika dan Israel. Bunuh orang Islam sama Islam. Puak mana yang betul? Bincanglah yang tu. Saya tak mau sentuh puak mana yang betul. Jadi kita lihat orang Islam berada dalam keadaan kacau bilau. Rahmatan lil alamin tidak berlaku. Sedangkan itu jaminan Allah. Artinya, apakah kita ini betul-betul ikut agama Nabi Muhammad yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ataupun kita sudah beragama lain yang kita sangka kita ikut agama Muhammad? Ini yang perlu dilihat secara mendalam sekarang ini. Mana dia kesejahteraan yang diwujudkan oleh Umar Al-Khattab? Mana dia kesejahteraan yang diwujudkan oleh Umar bin Aziz? Manakah pesanan khalifah yang dibuat oleh Imam Ali kepada gubernur-gubernurnya? Sehingga Kofi Annan hampir setiap kali dia berucap, dia mengambil contoh surat Sayyidina Ali kepada gubernur-gubernur untuk menunjukkan soal good governance. Semuanya itu sekarang ini hampir tidak ada di dunia Islam. Ini yang perlu diutarakan oleh Parti Amanah Negara. Sama ada Abang Mat atau tak ada Abang Mat. Sebab ini penting. Macam sekarang saya ambil contoh yang mudah. Bukan soal fiqh, bukan soal jurisprudence, Islamic behavior, social justice. Di mana ada social justice dibanding dengan Pulau Pinang dan Kelantan? Universiti mana pun akan membuat kajian mengatakan akhlak Islam ada di Pulau Pinang, kurang ada di Kelantan. Kena beza tu antara akhlak Islam, Islamic behavior, dengan Islamic jurisprudence, fiqh dan sebagainya.
musim konflik, rakyat susah, orang kena buang kerja. Adun Pulau Pinang potong gaji, adun Kelantan naik gaji, backdated pula 10 bulan. Macam mana kita nak terangkan kepada orang bukan Islam bahawa Islam rahmatan lil alamin? Siapa di Kelantan itu? Ulama-ulama, ustaz-ustaz. Lihat pengendalian zakat di Pulau Pinang dibanding dengan negeri lain. InsyaAllah tak lama lagi di Pulau Pinang tak ada orang miskin, kerana peranan zakat. Mereka duduk dan mereka bincang bagaimana nak menyelesaikan masalah orang miskin, Islam dan bukan Islam. Ini yang dikatakan social justice, Islamic behavior yang dikemukakan oleh kerajaan Andalusia yang kemudian dibawa ke dunia barat yang lain, terutama di zaman Umar bin Abdul Aziz. Sekarang kita lihat seorang menteri besar Sassau daripada Kedah. Dia kata ayam ni kita boleh tutup. Nak tutup aliran sungai ni bilion. Dia main-main. Cakap minum sekoleh, mabuk 3 koleh. Seorang menteri besar. Inilah hadirin sekalian yang kita lihat peranan ulama. Kalau tersalah bahawa membawa ahli yang fanatik ikut mereka, akhirnya berlaku berbunuh sesama sendiri. Dan sampai ke peringkat setelah bunuh sama sendiri, satu demi satu negara Arab sekarang mengiktiraf Israel. UAE, Bahrain, diikuti dengan Arab Saudi, Sudan. Sekarang ni tinggal yang baru pula Morocco. Yang tak mengiktiraf Israel diperangi oleh mereka setiap hari. Iran, Iraq, Syria, Lebanon. Ini tak iktiraf Israel. Tapi pemikiran orang Islam, kerana Amerika kuasai, anti negeri-negeri yang tak iktiraf Israel, pro negara yang iktiraf Israel. Hadirin sekalian, di zaman shifting of power ini, saya yakin Islam akan muncul semula. Umat Islam akan kembali memainkan peranan. Di antaranya dijelmakan oleh Parti Amanah Negara di Malaysia, bersama dengan rakan-rakan kita di Indonesia yang sedang bercakap soal rahmatan lil alamin. Dan juga saya yakin di sebelah negeri-negeri Khurasan, termasuk selatan Rusia, dan negeri yang melahirkan Khwarizmi, yang melahirkan Ibn Sina, yang melahirkan intelektual Islam zaman dulu, sekarang sedang membangun. Tinggalkan sementara negara-negara Arab ini yang sedang berperang sama sendiri dan akhirnya mengiktiraf Israel satu demi satu. Sebab itulah Islam rahmatan lil alamin, Islam yang membentuk kebajikan, social justice ini perlu ditonjolkan, dan ia akan bangun bersama dengan kehadiran baru, the new world power, China, yang sedang muncul sekarang ini. Ia bertepatan dengan zaman 1500 tahun dulu, bila Nabi menyebut, melafazkan di antaranya, tuntutlah ilmu hingga ke negeri China. Dan now China back sebagai the new economic power, the new world power. Dan Islam akan muncul ikuran selepas itu, dengan kita mencorakkan Islam dan umatnya untuk memimpin dunia Malaysia pada masa yang akan datang. Hadirin yang dihormati sekalian, sebab itulah kita harap di Negeri Sembilan ini berapa kursi yang kita dapat, wallahualam. Berapa Tuan Ibrahim? MK. Jangan sebut berapa lagi. Ini atas pentas ni bahaya. Disebut nanti dia ambil pakai. Berapa kalau boleh, yang mana diamanahkan tempat amanah bertanding, semuanya kita mesti menang pada perayaan akan datang. Sama ada yang ada sekarang atau yang dulu kita kalah, atau yang dapat yang baru, kita akan menang. Tapi syarat menang kita kena erat kerjasama dengan rakan-rakan kita keadilan DAP, dan kalau ada rakan-rakan baru, kita juga tetap bekerjasama dalam bentuk Grand Coalition. Saya memilih biarlah kita banyak kawan daripada banyak musuh. Sebab itu bagi saya, Dr. Mahathir adalah orang yang bersama dengan kita dalam mencapai kemenangan pada pilihan 2018. Anwar Ibrahim, sahabat perjuangan kita yang lama, yang perlu kita bersama dengan beliau. Oleh itu kalau orang minta saya kecam orang tu tinggal orang ni, no.
Bagi saya semuanya manusia ada melakukan kesalahan. Semua manusia banyak melakukan kebaikan. Inilah pegangan kita supaya kita dapat meramaikan kawan, mengurangkan musuh. Termasuklah kita rapatkan kawan sesama dalam parti ini. Jadi adalah kelemahan dan kekuatan masing-masing, tetapi kekuatan dapat kita gabungkan, kelemahan dapat kita hindarkan. InsyaAllah amanah Negeri Sembilan akan terus maju dan jaya pada masa akan datang. Ambil galah di kebun desa, pokok berangan di tepi kali. Membuat salah perkara biasa, tinggal perjuangan tidak sekali. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, siru ala barakatillah, saya dan kita semua meresmikan Konvensyen Parti Amanah Negara Negeri Sembilan kali yang kelima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.